Hai, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada minggu ini. Dan pada minggu ini kita akan belajar pada unit yang ketiga, iaitu matrices. Okey. So, sebelum itu saya akan bercerita mengenai 5 learning outcome, 5 perkara penting yang kamu harus tahu untuk topik ini nanti. Yang pertama iaitu identify a matrix and its properties, yang mana kita kena mengenal pasti matrik dan sifat matrik itu sendiri. Yang kedua, identify the various type and properties of matrices, iaitu kita mengenal pasti pelbagai cara ataupun jenis matrik dan sifat matrik itu sendiri. Yang ketiga, operation of matrix, iaitu operasi yang melibatkan matrik kita kena selesaikan. Yang keempat, find the inverse of second and third order of matrix, yang mana kita harus mengendalikan matrik dalam urutan kedua dan ketiga bagi order matrik itu. Yang kelima, solve system of linear equation using matrix, yang mana kita kena menyelesaikan persamaan linear menggunakan kaedah matrik. Kita mencari X dan Y itu nanti. Baik kelas, kita mulakan dengan operasi tambah, yang mana untuk matrik ini kita kena kenal pasti A, B, C dan D dahulu. Yang mana contoh dia seperti ini, kita mulakan dengan tambah. Kita kena tahu A, ini adalah B, ini adalah C dan D. Sama juga kalau di sebelah, ini adalah A, ini adalah B, C dan D. Ya. So kalau kita nak tambah, kita mesti tambah yang sama. Contoh dia A dengan A. Contohnya di sini kita tambah 5 tambah, sebab operasi tambah tadi, 5 tambah negatif 1. Okey. So 2 tambah dengan 0. Manakala 3 tambah dengan 2 dan 6 tambah dengan 4. Dia kena asing-asing seperti ini, dan seterusnya kita ada 4 angka matrik. So 5 tambah tolak 1 dia akan jadi 4. Sebelah sini akan jadi 5, 2 dan 10. Okey. Baik kelas, saya akan ulang semula bagi tambah untuk matrik ini, yang mana first step tadi kamu kena kenal pasti yang mana satu A, B, C dan D. Saya ulang, A, B, C dan D. A mesti tambah dengan A, B mesti tambah dengan B, C tambah dengan C dan D tambah dengan D. Contohnya di sini A adalah tambah dengan A, 1 tambah 5. So kalau sini 3 tambah negatif 7, sana kan? 3 tambah negatif 7 kena buat kurungan seperti ini. 2 tambah negatif 6, 2 tambah negatif 6 dan 4 tambah dengan 8, sebab dia D dengan D. So kita hasilkan jawapan dia yang terakhir, 6 negatif 4, negatif 4, sini 12. Okey, ini contoh yang kedua. Baiklah kelas, tadi kita mulakan dengan tambah. Sekarang kita teruskan pula dengan tolak. Untuk tolak ini saya juga bagi 2 contoh soalan. Soalan A ini saya ambil seperti soalan A untuk tambah. Cuma beza dia tolak dan tambah. Tadi itu tambah, sekarang kita cuba untuk tolak. Seperti biasa, kita kena tahu A, B, C dan D supaya kita mudah untuk kita buat operasi. Contohnya di sini 5 tolak dengan negatif 1. Seterusnya C ni kalau saya buat 2
tolak kosong. Sini 3 tolak 2. Ini 6 tolak dengan 4. Maka jawapan yang terakhir adalah 6, 1, 2, 2. Kita teruskan pula dengan soalan yang kedua untuk tolak ini kelas. A tolak A, 5 tolak dengan 1. Kalau saya letak ini, B tolak B, negatif 6 tolak dengan 2. C, negatif 7 tolak 3. Dan D, 8 tolak dengan 4. Maka untuk jawapan yang terakhir dia adalah 4, negatif 8, negatif 10 dan juga 4. Seterusnya kita ke peringkat yang ketiga, iaitu combined operation, iaitu operasi yang bercampur. Kita ada 4 soalan, A, B, C dan D. Kita tengok dulu soalan A dan B yang sama. Kalau kita tengok sini ada darab, ada nombor yang berada di luar sebelum kurungan ini. Apa yang kita buat? Kita hanya perlu darab saja nombor di luar dengan A, dengan B, dengan C ataupun D. Contoh dia, negatif 5 darab 5 akan menghasilkan negatif 25. Kita terus darab. Negatif 5 darab negatif 7, tekan kalkulator, dapatlah 35. Negatif 5 darab negatif 6, dapatlah 30. Dan yang D ni, negatif 5 darab 8, dapatlah negatif 40. Sama juga kalau yang B, saya memberi 2 contoh supaya kamu dapat faham dengan 2 contoh yang diberikan ini. Contoh dia, 4 darab negatif 6 menghasilkan negatif 24. 4 darab 8 menjadi 32. 4 darab negatif 3, negatif 12. Dan 4 darab 2 adalah 8. Ini A dan B. Masih senang lagi. Sekarang kita lepas mendarab, kita tambah pula untuk bahagian C dan D ini. Kita mulakan dengan C. Mula-mula sekali, kita haruslah mendarab nombor yang berada di luar kurungan. So, kita terus darab, dapatlah 2, 4, 6 dan 8. Kita terus darab tadi kan? Dan seterusnya kita letak dulu tambah. Semua kita letak tambah supaya kita menjadi lebih senang. Kita terus darabkan di luar. Okey, 3 darab 5, 15. 3 darab negatif 7, negatif 21. 3 darab negatif 6, negatif 18. 3 darab 8, 24. Selepas anda mendarabkan yang berada di luar kurungan, barulah kita menyelesaikan hasil kedua-dua tambah ini seperti yang kita belajar tadi di atas, addition. Okey, so hasil dia, kalau yang ini 2 tambah 15, dapatlah 17. 6 tambah negatif 21, negatif 15. 4 tambah negatif 18, jadilah negatif 14. Dan yang terakhir, 8 tambah 24, dia akan jadi 32. Okey, so jawapan dia A 17, B negatif 14, C negatif 15 dan D adalah 32. Berikutnya ini kita teruskan soalan contoh yang kedua bagi soalan seperti C ini ya. Kita masuk ke D. Kita darab yang di luar kurungan tadi. 3 darab 1, 3. 3 darab 3, negatif 9. 3 darab negatif 4, negatif 12. 3 darab 2 akan jadi 6. Kita mesti tambah, lagi senang. Sebab kita nak selesaikan terus hasil bila kita mendarab kedua-dua ini.
negatif 2 darab negatif 3 menghasilkan 6. Negatif 2 darab 5 menghasilkan negatif 10. Negatif 2 darab 6, negatif 12. Negatif 2 darab negatif 4, 8. Seterusnya kita tambah seperti tadi. Hasil yang terakhir bila kita menambah jawapan ini, 3 tambah 6, 9. Negatif 9 tambah negatif 10, negatif 19. Negatif 12 tambah negatif 12 adalah negatif 24. 6 tambah 8 menghasilkan 14. So, ini adalah jawapan dan ini adalah contoh bagi combined operation untuk peringkat yang ketiga ini.